Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwati wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada minggu ini untuk kita sama-sama bincang sedikit sebanyak dua tajuk yang saya pilih lah, berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah dan lepas ni insyaAllah peristiwa akhir zaman. Baik, tajuk Syama'il Muhammadiyah kita sambung bab yang ke-26. Kalau minggu lepas kita baca bab yang 25, makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu jenis roti yang dimakan Rasulullah. Hari ini kita baca kongsi sikit sebanyak lah berkaitan dengan lauk. Lauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru kita tahu makanan yang biasa dimakan oleh Rasulullah SAW, makan asasi dia roti dan juga tamar. Justru ada masa Nabi makan juga lauk. Lauk ni lauk sampingan yang sedap. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamu al-khallu. Baik, Sayyidatina Aisyah isteri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka akan cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka ni biasa kita buat cicah lah kan. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Baik. Kemudian kita tengok lagi tuan-tuan, dekat sini ni kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna 'inda Abi Musa al-Asy'ari fa utiya bilahmi dajaj fatanahha rajulun minal qaumi faqala malak faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an natina fahalaftu an la akulaha qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Baik, Zahdam Al-Jarmi berkata, kami berada di rumah Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu kami diberi hidangan daging ayam. Duduk dekat rumah tu, kami diberi hidangan daging ayam. Tiba-tiba seorang daripada kami menjauh. Abu Musa bertanya, sahabat Nabi pun bertanya. Ada seorang tu jauh pada daging ayam ni, bertanya, mengapakah kamu menghindar? Kenapa kamu lari daripada daging ayam ni? Lelaki itu menjawab, aku pernah melihat ayam memakan makanan yang menjijikkan. Kata lelaki ni tadi, aku pernah tengok ayam ni makan makanan yang menjijikkan. Selepas itu aku bersumpah tidak akan memakan daging ayam lagi. Dia geli. Tengok ayam makan benda kotor, aku tak nak makan dah. Lepas tu Abu Musa tadi, sahabat Nabi, membalas, marilah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Sahabat kata, mari makan. Rasulullah pun makan. Macam tu maksudnya kan. Aku pernah tengok Rasulullah makan daging ayam. Maka sahabat ni pun tak makan. Cuma yang saya sentuh ni sekarang ni ada jadi daripada Jabatan Kesihatan, dia bagi tahu hati-hati dengan ayam daripada utara. Sebab dikatakan ada mengandungi virus lah, yang dikuatiri diimport daripada Siam. Wallahu alam. Saya dapat alam mesej tu sebab saya warden kan, nak tengok budak-budak tu. Jadi sekarang ni budak-budak MSM dikurangkan ke ataupun ditakdakan langsung lah ayam buat masa sekarang ni, sebab takutkan virus. Ayam yang dimaksud ni ayam yang normal lah. Ayam sekarang ni memang pelik-pelik tuan-tuan ya. Umur dia seminggu kan, 5 hari aja dah jadi besar, itu dan sebagainya lah. Ayam ni maksudnya ayam yang biasa, yang kampung dan sebagainya. Baik, kemudian kita sambung lagi tuan-tuan. Hadis ni berkaitan dengan lauk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Anas bin Malik berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba fa utiya bi ta'amin aw du'iya lah faja'altu atatabba'uhu fa'adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu.
Baik, Rasulullah SAW menggemari buah labu. Tok Bilal kita, tok Syed kita, dia banyak tanam buah labu. Rasulullah SAW menggemari buah labu. Apabila dibawakan makanan ataupun mendapat undangan, aku akan mengikut beliau dan menghidangkan makanan itu, labu di hadapan beliau, sebab aku tahu beliau menyukainya. Jadi Anas bin Malik kata, kalau pergi dekat satu kenduri ke ataupun ada jemputan makan, labu ni akan diletakkan depan Rasulullah, sebab Rasulullah suka makan labu. Okey. Jabir pula bercerita, aku berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Aku melihat ada labu, ada buah labu yang sudah dipotong-potong. Aku bertanya, mengapakah buah labu ini dipotong-potong, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dengan memotongnya begini, makanan kita jadi banyak. Nabi masa dekat rumah dia pun kadang-kadang ada buah labu. Kemudian Anas bin Malik bercerita lagi, seorang tukang jahit menjemput Rasulullah SAW datang ke jamuan makan yang disediakannya sendiri, tukang jahit ni. Aku pergi bersama Rasulullah SAW ke majlis makan itu. Tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah yang berisi labu dan daging untuk Rasulullah. Maksudnya ada roti, ada kuah berisi labu dan ada daging. Aku melihat Rasulullah mencari-cari labu di dalam piring hidangan itu. Dia cari buah labu dalam kuah tadi, mencari-cari buah labu. Sejak itu kata Nabi Malik, aku pun suka labu. Kan? Aku pun suka labu. Saya pergi Mekah, tuan-tuan, pernah dengar tak minyak wangi Sultan Utur kan? Sultan Utur. Biasa dengar Sultan Utur. Dia daripada kayu ud. Sultan Utur ni siapa nak try boleh cium kat tangan saya lah. Saya pakai Sultan Utur ni lah. Kan? Siapa nak tahu bau ni, biasa. Oh ini ke Ustaz? Biasa cium. Okey. Sultan Utur ni pada ud, mengikutnya itulah bau Rasulullah SAW ni. Dengan kayu ud tu minyak wangi dia ni. Jadi saya pernah pergi tu, dia ada balang-balang tau tuan-tuan. Minyak atar ni balang-balang yang serupa lah. Kasturi, apa Sultan Utur ni, macam-macam lah minyak wangi dekat kedai dekat Mekah ni. Yang ini dia punya pati je, serupa je sebalang lah. Yang ini reganya 100, ini reganya 100, ini reganya 100, sebab sama tersusun kan. Tapi yang Sultan Utur tuan-tuan 250 Rial, ya Rial 250. Bukannya sekali ganda, 2 kali ganda lebih kan. 100 dengan 250 botol tu. Saya pun tanya kenapa ni. Itu yang kawan tu cerita, dan Arab ni cerita dengan saya lah. Ini bau Rasulullah kata dia, jadi mahal. Tak itu kan, bila saya tahu tu, saya pun cerita dengan orang lain pun dia jadi suka kan. Jadi macam orang makan tamar lah tuan-tuan. Tamar ni macam-macam jenis tamar yang sedap kan. Tapi kadang-kadang ajwa tu juga yang orang suka, mahal harga dia, sebab itu yang disukai Rasulullah. Itulah sepatutnya kita pun, kita suka apa yang Rasulullah suka ni, kita seronok lah laksana kan. Bagi macam Anas bin Malik kan, aku tengok tukang jahit panggil Rasulullah makan, aku tengok Rasulullah tercari-cari labu. Sejak itu aku pun suka makan labu sebab nak suka dengan apa yang Rasulullah SAW suka. Sama juga minyak wangi tadi lah. Saya beritahu, itu setakat yang saya dapat. Saya tak baca, ini orang cerita lah ya. Orang Arab tu cerita dengan saya, Sultan Utur ni ialah daripada kayu ud. Ataupun gelaran juga dia, nama dia Sultan Utur ni Sultan Brunei. Ada juga orang panggil Sultan Brunei. Sultan Utur ni raja minyak wangi atar kan. Sultan raja minyak wangi. Macam itulah tuan-tuan. Wallahu alam. Okey, kita baca lagi sikit. Aisyah berkata lagi, Rasulullah SAW menyukai manisan dan madu. Di antara lauk Nabi ialah madu. Baik. Atta bin Yasir melaporkan Ummu Salamah menghidangkan lauk daging panggang kepada Rasulullah SAW. Beliau memakannya lalu mendirikan solat tanpa mengambil wuduk semula. Ini hadis ada pandangan kata kalau makan daging batal wuduk kan. Dia tengok Rasulullah SAW makan daging panggang, lepas tu terus mayang. Itu mazhab kita lah. Mana ada kita makan daging batal wuduk kan. Batal wuduk kita tak termasuk perkara-perkara yang makan ni tadi. Baik. Abdullah bin Harith berkata, kami makan daging panggang bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Makan daging panggang dalam masjid lagi bersama Nabi SAW. Tak ada melarang lah, tak ada melarang.
Mughirah bin Syu'bah bercerita lagi, pada suatu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan daging panggang untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau dan memotong daging itu untuk kami berdua. Bilal datang dan memberitahu waktu solat sudah tiba. Ini cerita hormat orang, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar cerita. Saya baca sekali lagi. Pada suatu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berkunjung ke rumah seseorang. Tuan rumah menghidangkan daging panggang untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau dan memotong daging itu untuk kami berdua. Ambil, potong, bagi sahabat dia makan kan. Bilal datang, Bilal bin Rabah ni datang dan memberitahu waktu solat sudah tiba. Orang makan tu Bilal datang, Rasulullah, waktu solat dah datang, dah masuk kan. Rasulullah meletakkan pisau lalu berkata, letak pisau, apa tujuannya berbuat begitu? Apa tujuannya berbuat begitu? Iaitu maksudnya apa? Memberitahu orang yang sedang makan tentang solat. Bertuah betul. Kira macam marah lagi kan. Bertuah betul. Apa tujuan kau datang ni? Bagi tahu aku tengah makan ni tentang solat. Bertuah betul. Macam tu lah kan. Gaya gitu. Bertuah betul. Kumis Mughirah sudah panjang sehingga menyentuh mulutnya. Pada waktu itu Rasulullah pun berkata, biar aku potong kumismu yang sudah panjang melebihi siwak ini, atau potonglah kumismu sampai batas siwak. Tak adalah marah sangat, tapi tuah tu orang tengah makan ni kan. Macam tu maksud dia, tuan-tuan. Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah dihidangkan dengan daging, bahagian kaki. Daging itu diberikan kepada beliau. Itulah bahagian kesukaan beliau. Oleh itu beliau memakannya. Bahagian kaki, kaki kambing ataupun kaki lembu ni, nama dia kalau cakap Arab qawari'. Jadi Nabi di antara makanan daging dia suka bahagian kaki. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bahagian kaki daging. Seseorang pernah membubuh racun pada bahagian itu, beliau tahu yang melakukannya itu adalah kaum Yahudi. Kalau kita baca sejarah juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diracun, pernah disihir kan. Yang membuatnya itu Yahudi. Justru tempat yang mereka tahu ni, mereka kaji Rasulullah ni, mereka tahu Rasulullah ni suka makan bahagian kaki. Maka masa tengah makan tu, sebelum makan tu, mereka sudah letak racun. Orang Yahudi ni letak racun di bahagian kaki daging ni lah, bahagian kaki. Memang Rasulullah makan, dan Rasulullah pun pernah terkena racun ataupun sihir. Okey, Abu Ubaid melaporkan. Ini cerita yang seronok juga. Baik, tuan-tuan dengar ya. Abu Ubaid melaporkan, aku memasak satu kuali makanan untuk Rasulullah. Banyak kan. Satu kuali aku masak makanan untuk Rasulullah. Beliau sangat menyukai daging bahagian kaki. Makan bahagian kaki. Oleh itu aku menghidangkan untuk beliau satu bahagian kaki. Dia masak kambing tadi, kemudian dia ambil, hidangkan bahagian kaki ni untuk Rasulullah. Kemudian beliau berkata, ambilkan lagi bahagian kaki untukku. Tambah Nabi ambilkan lagi bahagian kaki untukku. Aku menghidangkan lagi untuk beliau. Dua kaki lah kan. Selepas itu beliau meminta lagi, ambilkan lagi bahagian kaki untukku. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, berapakah jumlah? Dia aku menghidangkan lagi untuk beliau. Selepas itu beliau minta lagi, ambilkan lagi bahagian kaki untuk aku. Berkata, maksudnya selepas 3-4 tu, dah lepas 4 kali, tuan-tuan. Wahai Rasulullah, berapakah jumlah kaki yang dimiliki seekor kambing? Nabi dah makan, minta lagi, ambil, minta lagi. Cukup dah balik. Wahai Rasulullah, berapakah jumlah kaki yang ada pada seekor kambing? Macam perli pula kan. Rasulullah SAW membalas, demi Allah yang jiwa ini berada di dalam genggamannya, sekiranya kamu diam sahaja, pasti kamu akan dapat menghidangkan apa yang aku minta. Nabi minta, tuan-tuan. Bila cukup 4, Mughirah kata, Rasulullah, seekor kambing ada berapa kaki? Kata Rasulullah, kalau kamu diam je, kamu mesti ada. Tapi dah kamu bising. Itu dia. Nabi suka bahagian kaki. Baik, Aisyah pula berkata, tuan-tuan, kata Aisyah, isteri dia, sebenarnya bahagian kaki bukanlah yang paling disukai Rasulullah. Tapi sahabat-sahabat ramai kata dia rajin makan bahagian kaki kambing ni tadi.
Kata Aisyah, tak, sebenarnya bahagian kaki bukanlah yang paling disukai Rasulullah. Beliau hanya makan daging sekali-sekala apabila dimasak. Bahagian kaki yang lebih cepat matang dan bahagian itu juga yang dihidangkan terlebih dahulu kepada beliau. Aisyah kata, sebenarnya bukan itu bahagian disukanya. Cuma bila masak, yang cepat masak sekali bahagian kaki. Daging-daging dekat kaki itu cepat masak. Jadi paling cepat masak itu yang paling cepat dihidang. Jadi makan pun bukan banyak, kenyang. Orang ramai nampak bahagian kaki. Itu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cuma yang pasti Rasulullah suka kaki, semua sahabat begitulah. Okey. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Belakang tengguk, belakang badan kan. Itu pun kita panggil batang pinang tak? Daging paling mahal kan. Nabi pun dah sebut dah, daging yang paling baik sekali ialah daging batang pinang. Mana nak sampai minyak zaitun ni. Aisyah berkata lagi, Rasulullah SAW berkata apabila dicuka sudah. Ummu Hani bercerita, Rasulullah datang ke rumahku dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Beliau berkata, berikanlah kepadaku sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi masih ada cuka di dalamnya. Rasulullah kata, kalau ada satu rumah tak dipanggil kurang lauk, masih berlauk lagi selagi ada cuka. Paling kurang ada cuka. Kalau cuka pun tak ada tu, rumah kamu tak ada berlauk lah namanya. Kalau lauk lain pun dah tak ada. Dan Nabi SAW, tuan-tuan, dia pernah bagi tahu berkaitan dengan Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari melaporkan bahawa Rasulullah SAW berkata, fadlu Aisyah ala nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am. Baik, keutamaan Aisyah berbanding wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan tasrik berbanding makanan-makanan lain. Apa dia tasrik ini? Tasrik adalah roti dicampur dengan gulai daging. Ia adalah makanan kesukaan bangsa Arab. Tasrik maksudnya makanan roti yang ada campur dengan daging. Itu di antara yang suka juga. Saya nak cari yang cerita berkaitan dengan minyak zaitun. Tak jumpa. Okey. Tak jumpa saya, tuan-tuan. Cuma Nabi SAW kata, gunakanlah selalu makan dengan minyak zaitun, sebab dia daripada buah-buahan ataupun benda yang diberkati. Jadi minyak zaitun ini di antara benda yang diberkati. Baik, dah pukul 8. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti berkaitan dengan kesukaan-kesukaan Nabi. Seronok baca, sikit sebanyak dapatlah kita kongsi kan. Sikit sebanyak dapat kita kongsi sebelum kita mulakan dengan yang topik kita sebenarnya. Nabi SAW suka makan kaki kambing dan juga labu. Saya seronok bila baca tu. Betul, lepas ni silap-silap kita yang tak suka labu pun mungkin akan jadi tersuka labu. Sama macam Anas bin Malik. Aku tengok Nabi cari labu, lepas pada itu aku terus jadi suka labu. Itu jadi seronok tu. Tuan-tuan pun lepas ni cari minyak wangi Sultan Otor. Try. Siapa yang nak cium, try cium tangan saya ni. Semua orang cium tangan saya lepas ni. Tapi kebetulan lah, saya memang kebetulan nak pergi semayang, itu minyak wanginya. Nak pergi mengajar, macam-macam minyak wangi ada kan. Hadiah anak murid ini, hadiah orang rumah, hadiah itu, macam-macam minyak wangi ada. Duk pakai saja. Pergi semayang pasti yang itu je colik. Itu pun banyak orang bagi. Baik tuan-tuan, tepat dengan tajuk kita nak baca pada malam ini ya. Berkaitan dengan hadis ke-10. Okey, ke-10 iaitu bahaya kemewahan. Nabi SAW sebut bahaya kemewahan. Dia sebut nanti. Tuan-tuan dengar, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-10 yang kita akan baca pada malam ini, tajuk dia bahaya kemewahan. Bahaya kemewahan.
Bahaya rupanya mewah ni, Nabi sebut. Baik. An Ali bin Abi Talib yaqulu inna lajulusun ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid iza tala'a Mus'ab bin Umair ma'alahi illa buddatun lahu marqu'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lillazi kana fihi minal ni'mah wallazi huwal yawma fihi thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa bikum iza ghada ahadukum fi hullatin wa raha fi hullatin wa wudi'at baina yadayhi sahfatun wa rufi'at ukhra wa satartum buyutakum kama tustarul Ka'bah qalu ya Rasulullah nahnu yawma idzin khairun minna al-yawma natafarraghu lil ibadati wa nukfa al-mu'nah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antum al-yawma khairun minkum yawma idzin. Baik, artinya daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid, tengah duduk dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Pernah dengar tak tuan-tuan kisah Mus'ab bin Umair? Ada dengar? Sikit. Mus'ab bin Umair. Nabi tengah duduk, tiba-tiba masuk, timbul ni, telah timbul Mus'ab bin Umair. Baik. Dan tiada di atas badannya, maksudnya tak ada nampak apa-apa atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Ada satu selendang je bertampung-tampung dengan kulit, koyak rabak tuan-tuan, tampung jahit-jahit, tampung-tampung. Sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis. Tengok Mus'ab masuk tiba-tiba ni, tengok baju berteruk. Miskin nampaknya. Rasulullah pun menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Kerana si Mus'ab ini sangat dimanjakan oleh ibunya. Okey. Dan kerana memandang Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang terpaksa meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah. Baik. Mus'ab ni seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair. Beliau ni tuan-tuan, mak dia nama Khunnas ke ataupun Khinnas, saya tak erti antara dua tu, Khunnas ataupun Khinnas binti Malik. Golongan bangsawan dan kaya. Khunnas binti Malik, orang kaya. Mus'ab ni manja dengan mak dia ni. Jadi dah mak dia ni orang kaya, maka Mus'ab ni manja baik ni. Apa jadi tuan-tuan? Untuk pengetahuan tuan-tuan, Mus'ab ni di Mekah pada zaman itu, dia ni punya pakaian dah paling cantik sekali. Kalau orang kata paling mahal punya pakaian Mus'ab ni lah. Bahkan minyak wangi paling mahal sekali yang dipakai lah Mus'ab jugalah. Mus'ab bin Umair ni minyak wangi dia paling mahal. Belum datang lagi, baru dah datang Mus'ab ni. Orang dah tahu macam tu dah. Ni ada Mus'ab datang ni. Mus'ab datang. Bau minyak wangi yang menyerbak. Kita tengah duduk sini, Mus'ab ke ni? Betul. Bau sampai dulu sebelum dia. Itu bila kalau kita baca tentang hukum perempuan pakai minyak wangi kan. Boleh ke tidak perempuan pakai minyak wangi? Boleh lah, jawapan dia sunat lah kan. Tapi ada kaedah hukum yang sebenar ceritakan sebelum ni kan, iaitu kalau lelaki, minyak wangi lelaki ialah baunya menyerbak. Letak kat tangan lalu kan, oh wangi. Itu minyak wangi lelaki. Kalau minyak wangi perempuan macam itu, hukum dia haram. Perempuan lalu, mak oi wangi ya, hukum dia haram. Minyak wangi perempuan sunat pakai, tapi minyak wangi dia tidak menyerbak. Dia lalu tak ada bau apa pun, letak dekat tangan, lalu kan minyak wangi itu tak ada bau apa, tapi dia ambil tangan, dicium, wangi. Itu minyak wangi perempuan. Lelaki lalu
bau dah. Perempuan lalu tak ada bau, ambil cium. Mus'ab ni minyak wangi ni menyerbak. Dah lah tu, dia ni handsome. Mus'ab bin Umair ni handsome, cantik rupa paras, baik budi pekerti. Dia ni selalu dijadikan ahli-ahli mesyuarat dalam orang-orang Quraisy. Dah lah kaya, baik budi pekerti, cerdik tuan-tuan, bijak pandai orang ni, Mus'ab ni. Orang kata segala kebaikan dekat Mus'ab ni ada. Dia tak kena ke Allah. Dia masuk Islam di awal Islam. Maksudnya Islam tengah baru mula. Maksudnya Islam baru mula ni tengah banyak dugaan lah kan. Jadi Mus'ab masuk Islam dalam keadaan dugaan. Tengah Islam ditentang hebat-hebat. Tapi dia rahsia kan, dia masuk Islam di tangan Arkam bin Abu Al-Arkam. Dia dengar Nabi ni ada buat ajaran baru. Jadi dia macam tertarik, dia pergi ke rumah Al-Arkam ni. Rumah Al-Arkam ni ialah tempat Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi pergi, dia pun meluk Islam. Lepas dia meluk Islam, dia rahsiakan daripada mak dia ni. Lama kelamaan mak dia tahu juga. Akhirnya mak dia ni kurung dalam rumah. Kurung dalam rumah, letak pengawal jaga, suruh kembali balik menyembah agama datuk nenek. Ni Mus'ab punya cerita. Sampai satu hari dengar orang-orang Islam, Nabi perintah untuk pergi berhijrah ke Habsyah kan, berhijrah ke Habsyah. Maka dia pun dapat melepaskan diri daripada mak dia. Dia pun pergi sama-sama berhijrah ke Habsyah. Lama duduk ke Habsyah. Lepas pada tu dengar cerita kena tipu, dengar Mekah dah okey, maka dia pun balik rupanya tentangan masih hebat. Jadi Mus'ab masa balik tu, dia dah jadi zuhud. Mak dia pergi hantar adik pergi pujuk Mus'ab ni, kalau nak bagi kaya balik, marilah balik, kembali ke agama kami kan, marilah masuk balik agama jahiliah ni. Mus'ab tanda. Kemudian mak dia ugut, kalau kau tak nak balik lah masuk agama nenek moyang ni, kau sayang mak kan, mak nak pergi bunuh diri. Mus'ab jawab, mak, kalau mak dia bagi 10 nyawa pun mak mati. Betul mak mati, saya nak tinggalkan agama Islam ni tidak sekali-kali lah. 10 nyawa, kalau setakat 1 nyawa mati sedih sekali maksudnya kan. Ini 10 kali sedih pun aku nak tinggal, tak payah ugut lah. Akhirnya maknya pun kecewa lah. Itu Mus'ab di Mekah. Dan Mus'ab ni jugalah tuan-tuan, dia ni orang panggil duta Islam pertama. Mus'ab ni juga termasuk duta Islam pertama. Baik, macam mana jadi duta ni? Apabila berlakunya perjanjian Aqabah pertama, bila ada 11 atau 12 orang daripada Madinah datang ke Mekah nak buat musim haji, maka telah berjumpalah perjumpaan perjanjian Aqabah taat setia. Jadi bila kembali balik itu, Mus'ab ni lah yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam di Madinah. Sebelum tahun yang sudah sebelum Aqabah kedua tu, yang lepas tu ramai-ramai dah memang semua Islam, sehingga Rasulullah berhijrah. Maksudnya mula-mula sekali dihantar untuk menjadi duta dekat Madinah tentang cerita tentang Islam, ajar Al-Quran, Mus'ab bin Umair sampai ke Madinah dulu. Rasulullah wakilkan. Sebab apa? Kelebihan dia tadi, dia handsome, dia baik, cerdik. Tapi masa tu kemewahan dah tak ada dah. Pergi sampai ke Madinah, dia pun ajar semua, sehingga kan dipanggil, gelaran dia juga Mus'ab bin Umair Muqri'ul Madinah, orang yang pandai baca Quran di Madinah. Okey. Saya baca tuan-tuan, di antara juga, tapi saya di Malaysia ni saya jarang dengar sebenarnya, mungkin di tempat lain. Contohnya Bilal. Kat Malaysia panggil Bilal ni tukang azan kan. Sempena nama sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Tapi bila saya baca, ada juga tok guru Quran dipanggil Mus'ab. Tuan-tuan pernah dengar? Orang yang mengajar Quran dipanggil, itu Mus'ab. Mus'ab ni ialah orang yang mengajar Quran pun dia ambil sempena nama tu. Wallahualam saya dekat tempat ni, saya jarang dengar lah. Tapi melalui pembacaan saya, ada tempat-tempat dia panggil orang yang tok guru mengajar Al-Quran ni dipanggil Mus'ab. Mana Mus'ab ni? Mus'ab tu maksudnya orang mengajar Quran sempena nama Mus'ab. Dia pergi Madinah, dia baca
ajar penduduk Madinah baca Quran. Selepas pada itu tuan-tuan, Rasulullah pun berhijrah. Mus'ab juga menyertai perang Badar. Menyertai perang Badar, menang. Dan Mus'ab juga menyertai perang Uhud. Apa tugas Mus'ab ni? Tugas Mus'ab ialah memegang panji. Pegang panji, bendera, bendera perang Uhud. Jadi tengah perang tu, tentera Islam asalnya menang, kemudian kalah sebab ingkar sedikit arahan Nabi. Khalid Al-Walid masa itu kafir, memimpin tentera Quraisy, pandai perang ni, telah dapat mengalahkan tentera Islam. Pada waktu itu Mus'ab ni pegang panji ni tadi, tak lepas dah. Akhirnya tangan kanannya dipotong. Tangan kanan potong, ambil tangan kiri, potong lagi tangan kiri, pegang dengan sendi macam tu, pegang panji ni juga. Akhirnya dia cucuk tombak ke dada, mati. Dan bila mati Mus'ab ni tadi, pasal wajah dia ni ialah handsome. Rasulullah kan handsome. Dekat-dekat sikit pula tu nak macam Rasulullah lah orang nampak. Bila Mus'ab ni matilah, terdengarnya suara Rasulullah wafat, yang menyebabkan kaum muslimin, tentera Islam pada waktu itu bertambah kucar kacir. Kalah memang kalah, tapi bila sebut tu Rasulullah wafat, ingatkan dia Rasulullah. Habis perang dah selesai semua, maka Rasulullah dengan sahabat-sahabat pun cari balik kan, tengok jenazah-jenazah para sahabat, para syuhada Uhud ni. Jumpalah jenazah Mus'ab. Pada waktu itu tengok hanya ada selai kain saja dekat Mus'ab yang boleh tutup badan dia lah. Maka ditutup kepala, nampak kaki, tarik kaki, nak kapankan sikit dengan pakaian tadi, nampak kepala. Jadi Nabi SAW kata, tutup kepala, kaki ni tutup dengan rumput-rumput kering. Itu dia Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi SAW tengok Mus'ab pada hari mereka tengah duduk kat masjid ni dalam keadaan sedih, nangis dia. Okey, saya baca sekali lagi tuan-tuan. Itu cerita Mus'ab lah tadi kan, sedikit sebanyak. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umair dan tiada di atas badannya kecuali hanya sehelai selendang yang bertampung dengan kulit. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu, kerana sangat dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang Mus'ab sekarang. Tengok sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin. Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada kaya jadi miskin ni, yang terpaksa meninggalkan segala harta, benda dan kekayaannya di Mekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, Nabi tanya, ni kisah akhir zaman nanti, zaman kita ni lah. Nabi bersabda, bagaimanakah keadaan kamu? Nabi tanya sahabat-sahabat, bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pada suatu saat nanti, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula kan? Dan bila dihidangkan satu hidangan, diletakkan satu hidangan yang lain pula. Makan pun macam-macam lauk kan. Dan kamu menutupi ataupun menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Zaman Nabi dulu pun orang hormat Kaabah pasang yang elok-elok. Rumah kamu pun pasang yang elok-elok. Kaabah. Okey, sebelum sahabat menjawab, tu soalan kan. Nabi tanya, bagaimanakah saatnya nanti? Kamu ni besok mewah, pagi baju lain, petang baju lain, malam baju lain. Saya pun sama ni. Tadi pergi kerja tuan-tuan, pakai baju kemeja tali leher, kata orang Perak. Handsome, smart. Balik kerja, tukar baju sukan, seluar tracksuit, baju t-shirt, berlari. Balik berlari, mandi, turun pakai jubah serban. Sekarang balik kan tak ada tidur dengan jubah ni, kain pelekat, baju pagoda. Macam mana tu baju Zazan? Betul tak? Itu saya sama tak dengan tuan-tuan kan? Sebelum tuan-tuan tukar baju ni tadi, mesti baju lain tak? Adalah 2-3 orang yang baju kerja tak balik tak sempat balik. 2-3 orang lah.
Yang lain, tapi balik ke orang pun tidur dengan baju kemeja masuk dalam ke? Ta'in macam tu tidur orang. Rasanya lain tak? Nabi tanya, macam mana keadaan kamu? Keluar pagi waktu lain, petang pakaian lain kan? Nak nunjukkan mewah. Sebab Mus'ab ni tadi tu je selai je kayu rabak tu, itu baju dia berjalan, dah tidur dah tentulah. Takkanlah baju berjalan tampai-tampai tidur pakai kot. Mustahil. Bagaimana keadaan kamu nanti? Kemudian Nabi cakap lagi, pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain pula. Betul kan? Makan kita mana ada satu lauk kan? Letak lauk telur, belum lauk betul lagi. Kalau kita pergi rumah orang kan, katalah tiba-tiba orang tu hantar hidangan telur goreng, mesti itu bukan lauk kan? Betul tak? Mesti bukan tu lauk kan? Sayur tu ya, sayur dekat sayur lah kan. Dah tentu bukan itu lauknya juga kan. Sambal belacan, dah tentu bukan ini lauk utama. Ikan goreng, rasanya pun macam belum lagi lauk utama kan. Lauk utamanya mesti sampailah tu sup ke kan, dalam mangkuk, ataupun kari ayam, kari ikan. Ini macam lauk utama. Ataupun tuan-tuan rasa segan tak kalau tiba-tiba jemputlah, kata kan, contoh saya lah kan, Sawan mainlah datang rumah, kata Abang Pendi, jomlah datang rumah Sawan, kami nak jamu makan ni kan. Okey, saya pun pergilah, pergi kan, nasi dah siap letak lauk kari. Macam pergi makan kedai mamak. Tak buat macam tu bang. Budaya tu mesti segannya, mewah kan. Ataupun datang bawa nasi putih dah bagi, tiba-tiba letak satu jenis lauk je, kari je. Pup. Mesti Abang Pendi akan cakap apa tu? Pergilah goreng telur sikit lagi ke, ikan bagi ada lauk lain sikit, potong timun kan, mesti nak ada 2-3 hidang lah. Memang Nabi dah beritahu dah. Di satu masa nanti letak satu hidangan, ada tambah hidangan dalam sekali nak makan ni. Okey, tapi bukan Nabi marah, cuma Nabi nak tanya je. Dia tanya sahabat. Dan bila diangkatkan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu pula menutupi, menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah sekarang ni. Kaabah tu memang dari dulu tuan-tuan, kelambu dia ialah kelambu yang paling dahsyat zaman Nabi dulu pun. Tapi ini rumah kamu apa kamu boleh buat? Langsing mahal kan? Langsing ni upah dia mahal, betul tak? Kalau orang tak kerti buat, orang tukang jahit, cuba tanya siapa-siapa yang rumah ada tukang jahit, paling untung sekali jahit langsir. Sebab jahitnya senang, tapi orang lain tak kerti, tapi upahnya mahal. Langsir mewah, cantik kan? Okey, maka masangkan Kaabah. Dia tanya macam soalan, macam mana keadaan kamu pada waktu itu? Senang lah kan? Ataupun kita cakap tadi minyak wangi tadi kan, minyak wangi masjid bau ini, minyak wangi pergi kerja bau lain kan. Dahsyat punya tak dahsyat tu. Okey, maka jawab sahabat, wahai Rasulullah, dengar cerita seronok macam tu kan. Wahai Rasulullah, tentunya di waktu itu kami lebih baik daripada hari ini. Sahabat kata, waktu kita macam ni sekarang ni, tentulah lebih baik, makan pun sedap kan, rumah pun cantik, pakaian pun bagus-bagus, satu hari 3 pasang baju. Mesti hari itu kami lebih baik daripada hari ini. Kami akan memberi penumpuan kepada masalah ibadah saja. Dah senang kan? Maka tak payahlah kami sibuk-sibuk dah, kami kerja beribadah je lah, dah kaya. Dah mewah, makan, minum sedap, makan. Masa tu mesti lagi baik. Kami akan tumpukan perhatian untuk ibadah saja. Dan tidak usah mencari rezeki. Lalu Nabi SAW bersabda, nahi, tidak, keadaan kamu di hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Nabi sebut keadaan kamu sekarang ni, yang Mus'ab pakai koyak rabak tu kan, yang lain-lain ni adalah lebih baik daripada hari itu. Hari itu tu tuan-tuan bila? Hari inilah dah sampai dah. Saya tanya tadi, tuan-tuan pakai baju lain kan pagi tadi? Pagi tadi saya lalu dekat depan ni, pagi tadi ke pagi semalam
Pagi tadi, pagi semalam. Dah lupa dah. Jaga PMR sekarang ni dia sibuk sikit. Pagi-pagi saya ambil, ada sekali saya ambil kertas dekat bilik kebel tu. Saya balik lewat sikit, saya nampak Pak Imam bajunya lain. Baju kerja kan. Waktu Zuhur je kadang-kadang terjumpa semayang pakai baju itu kan. Waktu malam dah lain. Saya ambil dekat bilik kebel sekolah Seri Negeri bilik kebel, ambil soalan periksa pagi-pagi tuan-tuan. 6.30 pagi tu dah ada dah. Tuan-tuan pagi-pagi semayang jemaah sini, tengok yang pakai tie ada datang semayang pakai tie pagi-pagi seminggu ada. Sebab dia kena tunggu pukul 6. Orang bahagian JPM tu, Jabatan Pendidikan tu, dia kena tunggu situ sebelum cikgu-cikgu ni datang pergi ambil soalan PMR tu, periksa PMR tu. Jadi semayangnya kena di sini lah kan. Tak tahu pula kau semayang dekat dalam kotak tu. Wallahualam. Tapi semua kena pakai smart. Masuk tu kena pakai smart, keluar balik buka tak apa, tapi masuk tu kena pakai smart nak sign tu. Wah, seronok lah kan. Kami boleh memberi. Kata Nabi, tidak, hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu di hari itu. Kita tengok keterangan hadis ini tuan-tuan. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa umatnya pada suatu masa kelak sekarang ni akan mendapat kekayaan dan kelapangan dalam hidup. Pagi petang pakaian silih berganti, hidangan makanan tak putus-putus, rumah-rumah mereka tersergam indah dan dihias dengan bermacam-macam perhiasan. Bukan itu saja tuan-tuan, saya baca sirah tuan-tuan. Rumah Nabi macam mana rupa keadaan rumah Nabi? Dia tak panggil rumah tuan-tuan, dia panggil bilik. Di situlah Nabi makan, di situlah Nabi tidur, di situlah Nabi duduklah rumah dia. Dia panggil bilik. Dia tak boleh sebut rumah, sebab rumah mesti ada dapur. Ada bilik lain sikit, bilik air, bilik mandi kan. Kita rumah tu dapur, betul tak? Nak makan pergi ke dapur, tidur ke dalam bilik, keluar ada bilik bacaan, petang ada bilik berasap dekat luang tamu, luar rumah kat tepi tu kan, ada tempat dia. Tak esap rokok daun ni dalam bilik tidur, mengamuk orang rumah tu. Itu tempat parkir kereta, yang ini motor, tepi tu bersikar. Betul kan? Rumah kita macam tu kan. Kasut ni kasut kerja, kasut kulit. Bawah sikit pada kasut kulit, selipar Jepun. Bawah tu kasut orang rumah. Bawah lagi tu terompah. Terompah tu, terompah. Yang pergi ni, pergi tempat-tempat yang berjalan-jalan ni. Yang terompah kayu tu pergi masjid. Takut hilang. Ada macam-macam tuan-tuan. Betul kan? Nabi lu tak ada rupa tu. Nabi bukan marah ni tuan-tuan, cuma Nabi nak cerita je. Kita cerita sekarang ni. Rumah pun cantik. Dalam keadaan demikian, kita juga mungkin akan berkata seperti kata sahabat. Kita pun cakap, bila aku dah senang nanti kan, mungkin aku akan tumpu beribadat saja. Saya nak tanya kepada golongan-golongan pesara, penceng kan. Tak tahulah, tak kira lah. Banyaklah saya jumpa pesara-pesara. Biasanya bila pesara ni dia cakap macam ni lah ayat, bukan Pak Imam, orang lain lah. Saya nak pencen. Tahun depan ni belum nak pencen lagi, hampir nak pencen. Saya nak pencen lah. Cukup lah tu kan. Sebab saya nak mendekatkan diri dengan mati. Tu kan. Tanya betul-betul. Lepas tu datang orang pula kan. Pakcik pencen berapa? Macam cakap kat Pak Imam pula. Bukan, ni sebenarnya saya umum ni. Lain ni sebenarnya. Saya nak cerita ni lain. Dia kisah sebenar, tapi jangan duk terasa. Tak ada kena-mengena Nak pencen tadi, nak menghidup, nak dekatkan diri kan. Berapa pencen contohnya? Adalah lebih kurang 1,500 kan. Okey, saya bagi contoh lain, jauh sikit lain itu macam ni pakcik, ada modal sikit tak? Nak dah buat kereta sewa. Contohnya, nak tak cukup juga. Walaupun niat asalnya tu tadi, aku dah cukup dah, nak beribadat semata-mata kan. Tapi kerana kekayaan tadi, cari juga. Ada boleh buat kereta sewa? Boleh lah, sambil-sambil kan, nak hilang-hilangkan tenaga. Contoh kan. Bukanlah, saya risau juga nak cakap ni kan. Takut kakang nah Ustaz, ni malam terakhir kau kat sini. Jenuh aku kan. Kena halau kan. Tapi keadaan realitinya begitu. Realitinya macam tu.
Orang dia takkan puas. Bahkan Nabi cakap kita pun mesti akan terasa macam sahabat. Betul tuan-tuan. Usahkan dia lah. Saya pernah cerita pengalaman sikit tuan-tuan. Masa mula-mula saya kerja, saya jadi guru ganti. Orang beranak, orang bersalin, jadi cikgu ganti kan. Masa tu lebih kurang dapat lebih kurang 1,000 lah kot, 1,200 kan. Tuan-tuan tahu tak kereta apakah idaman saya? Kereta apakah idaman saya waktu itu? Proton Saga Aerobat. Proton Saga Aerobat 1.5. Proton Saga ni bukan suara, mahal. 6,000 harga. Sikit-sikit tengok, ada tak? Proton Saga Aerobat 6,000 punya harga. Itulah kemampuan gaji 1,000 tadi. Tengok lawa nak cari Proton Saga Aerobat saya nak Aerobat. Lawa sikit kontut. Proton Saga cari. Dapat kerja. Dapat kerja betul kan? Dapat kerja betul. Kawan-kawan tu telefon lah. Wan, ni tadi aku jumpa dah dekat bengkel apa benda dekat kata Yuska ni ada dah Proton Saga Aerobat. Tahu. Tak mau dah Aerobat. Cari ke aku wajah. Naik terus tu nak automatik naik wajah. Bila saya confirm kerja, tak beli lagi. Saya ni jenis cerewet. Tu yang kahwin perlambat. Nak wajah baru tak nak second dah. Wajah baru. Sebab kemampuan bulanan 700 lebih kan. Bulanan wajah. Tak sempat lagi nak pergi tempah beli apa semua ni. Dapat kerja ke Langkawi. Takkan pakai wajah. Tapi duit sama 700 kan. 700 lebih kan. Saya baik aku tak terbeli wajah. Padahal beli Proton Saga Proton Saga Aerobat tadi gamak lagi senang. Tapi tak tuan-tuan. Ni tak kau ustaz ni. Lain tak tahulah kan. Tak kau ustaz ni pun. Sampai lah ni kadang-kadang ada mesej, mari kita test drive Vios baru. Pergilah tengok dengan kawan-kawan. Ada dekat Recon tu, pergi tengok. BM ni saya selalu masuk. Jumpa kawan, tengok kereta. Tak belilah. Tapi nak cerita kemewahan itu kan. Walaupun asal dia tadi kereta biasa tadi, terus tukar. Begitu jugalah. Dalam hati tu kata, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku dapat kerja tetaplah masa zaman jadi pekerja guru ganti, kalaulah aku jadi guru tetaplah, kerja tetap, ya Allah syukurnya aku kan. Sebab tak ada kerja, nak minang apa nak orang kerja tak ada. Dapat sekarang dah fikir lain tak? Sebab keinginan manusia itu akan bertambah kan. Ada yang memang zuhud tadi tak dinafikan, tapi kebanyakan tak jadi sebenarnya takkan lepas. Aku dah kaya ni, aku nak tumpu beribadah. Takkan. Nabi kata kalau kamu ada satu jurang emas, kalau ada satu jurang emas, manusia itu dia akan cuba mencari satu lagi, nak bagi jadi 2. Ada 2 nak bagi cari 3. Ada 3 nak bagi jadi 4. Bila dah cukup? Akan jadi 5. Sampai bila perkara ini? Sehinggalah dia mati. Betul. Pergi hospital kan. Saya teringat Ustaz Ismail kamu kuliah. Betul rupanya. Saya saja try. Apa yang dia kuliah tu saya saja try. Betul. Orang tua nak meninggal kan. Nak makan apa wak? Kan? Nak makan apa ni wak? Orang Jawa. Makan apa ni? Ada teringin ke saya boleh bawakan, belikan? Tak larat dah 6 wayar. Sini darah, sini obat, dada elektrik kan. Kepala pun ada dah tercucuk-cucuk, salur kencing lagi. Tak larat apa dah. Nak lawak saya nak balik dah ni, masa melawak pun dah habis. Nak ambil pun tak boleh, dah letak je dah bawah bantal. Susah-susah kau ni. Tak bawah bantal. Susah-susah kau ni. Ambil tuan-tuan. Pergi try. Tu. Bila dah cukup? Baik. Jadi tuan-tuan, demikian kita juga mungkin akan berkata seperti perkataan sahabat tadi. Seronoklah pada waktu itu boleh beribadah saja. Di mana kalau semuanya sudah ada, maka senanglah hendak membuat ibadat. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
keadaan serba kekurangan itu adalah lebih baik untuk kita. Artinya lebih memungkinkan kita untuk beribadah. Betul. Orang susah tu lagi banyak ibadahnya pada orang yang senang. Lebih leka, orang susah TV pun tak ada. Saya teringat juga tuan-tuan, ada satu ustaz saya, kalau dia pasang ke YouTube kokot dia buka, dia dengar ni, wallahu alam lah kan. Saya tak nak sebut nama kan. Ustaz saya ni orang Indonesia, ya? Anaknya ramai tuan-tuan, rumahnya tak ada TV. Saya masa tu budak sekolah, saya tanya, ustaz, orang rumah tu banyak tuan-tuan, banyak, mungkin 6-7 orang kot anak dia. Rasa macam hati tu kita rasa, kesiannya isteri ustaz ni duduk rumah je. Ustaz ni dah orang Indonesia kan, TV tak ada, radio tak ada. Saya pernah tanya, ustaz, orang rumah ustaz tak ada boring ke? Tak ada apa. Apa nak boring, saya lah menyanyi katanya. Saya yang menyanyi. Zikir. Memang betul tu tuan, dia akan jumpa zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Itu bunyi tu kan. Dalam hati saya pada waktu itu, boringnya kalau aku jadi bini dia kan. Jamu lah dengar suara tu. Lain masa kita kecil. Tapi betul, banyak masa dia kan. Sekarang ni kita mewah dengan Astro. Rugi saja. Tak tengok, kena tengok. History, habis history, orang pula ni. Ada kereta nak kena cuci, nak kena repair. Semua time tu kena ada. Mana dia nak beribadah saja tuan-tuan? Rumah besar. Hari ni baru kemas bilik baca, besok nak kemas bilik tidur, lusa nak kemas ruang tamu. Baiklah. Banyak urusan. Nabi kata tak ada. Baik tuan-tuan, kemewahan hidup banyak menghalang seseorang dari berbuat ibadah kepada Allah SWT. Seperti mana yang berlaku di hari ini. Segala yang kita miliki, kalaupun tidak melebihi keperluan, namun ianya sudah mencukupi. Betul kan? Sekarang ni kebanyakan kita ni mencukupi. Nabi dah beritahu dah. Hanya segelintir saja yang Allah duga tuan-tuan. Hanya segelintir yang Allah duga untuk renungan kita bersama. Tetapi bila dibanding dengan kehidupan para sahabat, kita jauh lebih mewah daripada mereka. Maksudnya macam ni tuan-tuan, yang kaya tu cerita kaya. Ini yang cukup-cukup ni pun dibandingkan dengan zaman Nabi, zaman para sahabat, kita ni jauh lebih mewah sekarang. Jauh lebih mewah. Sedangkan ibadah kita sangat jauh ketinggalan. Kekayaan dan kemewahan yang ada selalu menyibukkan kita dan menghalang dari berbuat ibadah. Kita sibuk menghimpun harta dan juga sibuk menjaganya, serta sibuk untuk menambah lebih banyak lagi. Tidak ubah seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Seandainya seorang anak Adam itu telah mempunyai 1 jurang emas, dia berhasrat untuk mencari jurang yang kedua, sehinggalah ia dimasukkan ke dalam tanah menemui kematian. Begitulah gambaran yang sebenar terhadap kehalobaan manusia dalam menghimpun harta kekayaan. Ia sentiasa mencari dan menambah sehinggalah ia menemui kematian. Maka ketika itu barulah ia sedarkan dirinya dengan 1001 penyesalan. Tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan itu. Betul lah kan tuan-tuan? Bina rumah besar-besar, bila mati baru menyesal. Ya Allah, aku terlupa nak menyediakan rumah tempat tinggal aku ni besar-besar. Yang aku sediakan tu rumah lain. Sekarang orang rumah aku dah kahwin lain, orang lain yang duduk rumah besar aku bina tu. Aku nak mencarikan rumah besar tu punya dah lama, dah habis KWSP. Ada seorang kawan abang saya, dia kerja, bila dia pencen, dia dapat KWSP banyak ni tuan-tuan, dekat 1 juta. Rumah banglo besar, bina dekat kampung besar lah. Lepas tu dia cakap dengan abang saya, dia kata, hai abang ni, katanya masa kecil-kecil, masa anak tengah kecil, teringin nak bagi 1 anak 1 bilik, 1 anak 1 bilik, 1 anak 1 bilik. Tapi masa tu tak mampu. Semua anak kumpul 1 bilik, 1 anak rumah ada ruang tidur. Bila dah pencen ni, baru ada duit, baru boleh bina rumah besar ni. Masalahnya anak-anak pula dah ada rumah. Sekarang semua ada bilik. Ni bilik Along, ni bilik Angah, tapi tak ada. Tunggu raya baru balik. Sedih rasa hati. Tuan-tuan tahu tak? Lepas 2 bulan dia meninggal. Lepas jumpa yang 2 bulan tengah sihat air raya, dia meninggal. Siapa duduk rumah tu? Tu Nabi kata, mendatangkan penyesalan. Kita bina rumah besar-besar kan? Penyesalan yang kita dapat. Baik tuan-tuan, tetapi di saat itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh itu janganlah kita lupa daratan dalam mencari harta kekayaan.
Lupa daratan je dah. Cari harta tidak kira halal atau haram. Yang penting dapat harta, tidak kira waktu sembahyang. Bahkan semua waktu digunakan untuk menimbun kekayaan. Biarlah kita mencari mata benda dunia pada batas-batas keperluan. Kalau berlebihan bolehlah digunakan untuk menolong orang lain yang kurang bernasib baik. Suka menderma dan suka bersedekah sebagai simpanan untuk hari di akhirat kelak. Betul lah. Bila kita cari duit banyak-banyak sikit, bila kita dapat duit, mungkin kita boleh dijadikan sebagai bekalan derma. Tapi payah tuan-tuan. Saya ada seorang ustaz. Dia mengajar sekolah agama rakyat. Dia balik Mesir juga, ada degree. Pada waktu itu, cikgu sekolah kementerian yang ada degree, gaji dia 1,600, lebih kurang lah 1,600. Dia ni orang hebat tuan-tuan. Dia ni orang hebat. Kebetulan lah dia mungkin ada banyak harta jugalah kot kan, ada tanah dan sebagainya. Dia kerja mengajar sekolah agama rakyat ni. Yang saya percaya kalau dia jadi pensyarah pun dia dapat. Dia memang hebat. Sampai sekarang ni pun saya selalu rujuk dengan dia. Dia hebat. Dia dulu mula-mula duduk Izzuddin Shah Ipoh. Lepas tu sambung belajar ke KIK, Kolej Islam Kelang. Habis KIK dia masuk Pasir Tumbuh lebih kurang 2 tahun ataupun 3 tahun. Lepas Pasir Tumbuh 2 tahun 3 tahun, dia pergi sambung belajar ke Syria 5-6 tahun. Habis belajar di Syria, pergi belajar ke Mesir, ambil degree 5 tahun. Mana tak hebat? Lama belajarnya kan. Sungguh-sungguh pula tu. Balik-balik dia pergi ngajar sekolah agama rakyat. Saya pernah tanya dia. Sebab pada waktu itu ramai orang masuk sekolah jadi cikgu macam saya lah kan. Jadi masuk kerja-kerjaan cikgu. Dia ngajar sekolah agama rakyat. Dah kan dia tu orang hebat. Saya bertanya, Ustaz tak minta pula Ustaz. Sekolah agama rakyat tu tuan-tuan, masa waktu itu gaji 500. Wan dia kata, Ana seronok ni, kebetulan Ana pun ada harta tanah sikit. Ada tanah sikit lah, dia kata. Ada, senang lah hidup dia, senang sikit lah. Ustaz tu nak? Alah Wan, kata dia, kamu tahu tak katanya, kalaulah kita bekerja yang banyak gaji tadi, katalah sekarang ni 1,600 tu, cuba tanya dekat ustaz tu ataupun cikgu tu kan, sebulan berapa kamu derma yang 1,600 ni? RM2 kali 4 betul? RM8. Paling banyak RM20. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya, terus kan? Kalau RM50 dahsyat tu. Daripada 1,600 RM50 infak setiap bulan, dahsyat tu. RM100 lagi dahsyat. Betul? Untuk orang tu dah dahsyat sungguh dah. RM100 setiap bulan dah. Dahsyat lah. Kita kena ikhlas dah Wan. Ana ni mengajar kat sini, Ana kena ikhlas dah, tidak rugi lah pula. Sekarang Ana boleh dapat 1,600, tapi sekarang Ana dapat RM500. Automatik dah RM1,100 Ana infak tu. Yang sepatut dibayar kepada Ana 1,600. Sekarang dia ngajar 500 je. Automatik tu dia kata. Syarat kena ikhlas. Betul juga. Bila saya fikir besarnya tiap-tiap bulan pahala dia. Orang tadi yang kalau kita derma RM200 pun kita dah kata dahsyat kan. Ini dia derma RM1,100 tiap-tiap bulan nak membangunkan sekolah agama rakyat. Betul, dia bangunkan lah. Dia nak cita-cita nak membangunkan sekolah tu. Weh, dahsyat sungguh dah. Mencari bekalan akhirat. Automatik dia kata. Kalau dah masuk di poket kita, belum tentu senang kita keluarkan. Tak masuk lagi senang. Automatik tuan-tuan. Baik. Sebagai simpanan untuk hari akhirat kelak. Orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhiratnya, dan ia menjadikan dunia ini tempat bertanam. Orang yang bijak jadikan dunia ini tempat bertanam, dan akhirat tempat memetik buahnya. Orang yang tak bijak menjadikan dunia ini kehidupan dia semua sekali, di akhirat besok sengsara. Baik tuan-tuan, itu kita kongsilah. Saya cerita ni sebenarnya saya dalam-dalam saya masukkan dalam hati saya tuan-tuan. Sebab saya rasa saya yang paling muda, cita-cita besar lagi kan. Cita-cita besar lagi. Kalau mungkin tuan-tuan ni dengar-dengar tu, mungkin nak nasihat ke anak cucu, tapi kita kongsi-kongsi lah. Dalam-dalam saya masukkan dalam diri saya ni. Apa yang saya baca ni betul. Itu kehendak manusia untuk memewahkan. Jadi sebelum saya tutup, ada sebuah soalan tuan-tuan. Dapat saya jawab, tak dapat saya diam. Alhamdulillah. Setiap kali lega je kan. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, dan yang mana buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Banyak masalah saya ni tuan-tuan kan, banyak dosa. Jadi
niat saya cakap ke apa benda ni, saya masukkan dalam-dalam untuk diri saya. Sebab rasa terkena betul ni. Mewahnya hidup aku sekarang ni kan. Terasa betul-betul ni. Jadi tuan-tuan apalah salahnya kongsi-kongsi bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amantu billahi wahidil ahadil haqq wa la syarika lahu wa kafartu bima siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah.